Assalamualaikum, Kapsul APM edisi 27 Oktober 2021 bersama saya Kapten Hirmaya Muhammad Tahir dan rakan penyampai saya Lieutenant Muda Al-Majid Nurdain. Teruskan bersama kami untuk rangkuman berita dan informasi APM. Angkatan Pertahanan Awam membuat perbincangan bersama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEK dalam memastikan kelancaran dan keselesaan pengembara dan pelancong ke Malaysia dari segi kemudahan semasa ketibaan dan semasa berada di pusat kuarantin. Dalam perbincangan tersebut, Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Abdul Wahab Haji Rahim, Pengarah Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Ibu Pejabat Pertahanan Awam bertemu Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia bagi membincangkan perkara berkaitan dengan penugasan APM. Dalam pertemuan yang berlangsung di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya Kuching itu, pengurusan tertinggi MOTEK berkesempatan untuk mendengar taklimat berkaitan sistem track APM sebagai satu transformasi penugasan baru APM secara digital dalam menguruskan kemasukan pelancong di pintu masuk antarabangsa seluruh negara. Anggota APM Daerah Alur Gajah dibantu anggota APM Unit Masjid Tanah bergegas ke lokasi banjir kilat untuk memindahkan mangsa banjir ke pusat pemindahan sementara selepas banjir kilat melanda beberapa kawasan di Melaka pada 20 Oktober yang lepas. Dalam kejadian tersebut, seramai 26 orang pegawai dan anggota lain pangkat menjalankan operasi memindahkan mangsa banjir di kawasan Durian Tunggal dan Kampung Gadek ke pusat pemindahan sementara berhampiran. Hujan lebat yang berterusan menyaksikan kawasan-kawasan tersebut dinaiki air yang memaksa penduduknya dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara. Penduduk dipindahkan dengan menggunakan kenderaan APM ke lokasi pusat pemindahan di Balai Raya Gadek, Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal dan SJKC Wah Durian Tunggal. Anggota Pertahanan Awam Daerah Muar turun padang membantu penduduk kampung di daerah Muar yang terjejas ekoran banjir kilat pada 20 Oktober yang lepas. Dalam kejadian itu, beberapa buah kampung di daerah Muar dinaiki air selepas hujan lebat berterusan. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Muar yang melakukan pemantauan banjir di kawasan terbabit bagaimanapun memaklumkan tiada pusat pemindahan sementara yang dibuka ekoran banjir kilat yang berlaku. Bertempat di PWTC Kuala Lumpur telah berlangsung satu sesi taklimat fungsi dan peranan pegawai kehormat dan bersekutu APM pada 18 Oktober yang lepas. Sesi yang turut dihadiri Yang Berhormat Datuk Masturah Muhammad Yazid, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas itu dihadiri pegawai-pegawai kehormat dan pegawai Bersekutu Pertahanan Awam bagi menjelaskan fungsi dan peranan pegawai kehormat dan Bersekutu Pertahanan Awam khususnya di peringkat komuniti. Seminar Pegawai Kehormat dan Bersekutu Pertahanan Awam kali kedua telah diadakan pada 23 dan 24 Oktober yang lepas. Seminar yang bertempat di La Crista Hotel Melaka itu menghimpunkan lebih 100 orang pegawai kehormat dan bersekutu pertahanan awam dari pelbagai latar belakang bagi mengupas dan membincangkan pelbagai topik berkaitan pegawai kehormat dan bersekutu selain tanggungjawab dan hala tuju mereka. Menampilkan 6 orang panel yang berpengalaman, seminar yang berlangsung selama 2 hari itu turut dihadiri Yang Berhormat Datuk Masturah Muhammad Yazid serta pengurusan tertinggi APM. Pegawai Bersekutu dan Pegawai Kosisbah APJ Kampus Sultan Mizan Terengganu diberikan pangkat Pegawai Bersekutu Pertahanan Awam dalam majlis yang berlangsung pada 24 Oktober yang lepas. Dalam majlis tersebut, Pegawai Bersekutu dan Pegawai Kosisbah APJ Kampus Sultan Mizan diberikan pangkat dan menerima watika yang disampaikan oleh Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Mulyadi Alhamdi bin Ladin, Pengarah Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelarasan Ibu Pejabat Pertahanan Awam, yang turut dihadiri Pengarah Pertahanan Awam Negeri Terengganu dan Komandan Korsisbah APJ Kampus Sultan Mizan. Segmen infografik kita bersama Lieutenant Siti Ramiza Muhammad Khalid. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus kepada laporan infografik penugasan APM COVID-19. Masih meneruskan penugasan dalam mengekang penularan COVID-19, APM terus melaksanakan objektif tersebut dengan menempatkan 5,500 orang petugas bagi 8 kategori penugasan, di mana 447 orang bertugas bagi pemerkasaan komuniti dan PIK.
manakala 613 bertindak sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana di negeri dan daerah. Bagi penyelarasan data pengoperasian APM, seramai 3,300 orang bertugas di Pusat Kawalan Operasi Bencana Pusat Negeri dan Daerah. Tidak ketinggalan, bagi pengurusan dan pengebumian jenazah COVID-19, seramai 186 orang bersedia membantu kelancaran proses tersebut. Sementara itu, 4 lagi kategori penugasan adalah seperti yang tertera di skrin anda ketika ini. Sekian sahaja segmen infografi penugasan APM COVID-19 bagi kapsul APM 27 Oktober 2021. Salam hormat dan Assalamualaikum. Kita kembali ke kapsul APM bersama Kapten Hirmaya Muhammad Tahir dan Lieutenant Muda Al-Majid Nurdain. Silakan. Kejadian sebuah lori melanggar lebih 10 buah kenderaan di Putrajaya mengisi segmen Apa Yang Viral kali ini. Kejadian yang berlaku pada 23 Oktober itu mendapat lebih 200,000 tontonan dan mendapat pelbagai reaksi warga media sosial. Video tadi menutup kapsul APM kali ini. Peralihan monsun dan cuaca yang tidak menentu ketika ini mungkin mengakibatkan banjir atau bencana lain di kawasan anda. Oleh itu, sentiasa berwaspada dan peka dengan informasi keselamatan di tempat anda. Salam hormat dan Assalamualaikum.